maghrib. Malam ini kita sama-sama membaca Alkitab. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala kiram ashabil izam syaikhul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardu as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Maksudnya bersegeralah kamu menuju kepada keampunan Allah Subhanahu wa taala dan syurga yang dijanjikan yang luasnya antara langit dengan bumi. Uiddat lil muttaqin, disediakan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Qalu faman ya'ba ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Maksudnya setiap pada umatku masuk ke dalam syurga kecuali orang-orang yang enggan. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah orang yang enggan? Lalu baginda Rasulullah SAW menjawab, man ata'ani dakhala jannah, barang siapa yang taat padaku masuk syurga, dan barang siapa yang melakukan kemaksiatan kepadaku, menentang taat padaku, maka termasuk dalam kumpulan orang-orang yang enggan. Alhamdulillah. Okey tak jalan? Okey. InsyaAllah hormati Fadil Tuan Imam kita. Tak lupa juga Fadil Tuan Bilal, seterusnya pengurusi surau, seterusnya jawatan kuasa surau muslimin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah kerana dapat bersama sekali lagi malam ini. Jadi malam ini kita lihat bab fiqh min haji, perceraian dengan tebus talak, khulu', perceraian. Baik, kita masih lagi dalam bab wujub dan hukum yang berkaitan dengannya. Iaitu yang pertama hari itu kita dah bincang suami menceraikan isteri sebelum daripada berlakunya dukhul ataupun persetubuhan. Yang kedua, suami menceraikan isteri dengan tebus talak, sama ada sebelum ataupun selepas persetubuhan, selepas ataupun sebelum dukhul ataupun persetubuhan atau jima'. Kan? Kadang orang panggil jima', kadang orang panggil dukhul. Nak sopan sikit dukhul lah, yang kasar sikit jima'. Nak pakai mana? Okey. Kemudian suami menceraikan isteri selepas persetubuhan dengan talak satu ataupun talak dua. Kemudian suami menceraikan isteri dengan talak tiga. Okey, kita lihat itu talak selepas sebelum persetubuhan kita dah ulas dah. Sekarang kita lihat perceraian dengan tebus talak, khulu'. Perceraian dengan tebus talak ataupun khulu'. Apabila perceraian talak berlaku, perkahwinannya putus sama sekali. Apabila perceraian khulu', berlaku, perkahwinannya putus sama sekali. Atau istilah lainnya ba'in. Maksudnya tidak boleh dirujuk.
sama ada khuluk sebelum ataupun selepas pertubuhan. Sama ada khuluk itu berlaku, kan, kata perceraian secara huruf itu berlaku sebelum ataupun selepas daripada persetubuhan. Sehubungan dengan itu, dia boleh mengahwini bekas isterinya semula dengan akad nikah dan mas kahwin yang baru. Itu perceraian huruf. Huruf maksud tebus talak. Tebus talak ni biasa dia berlaku disebabkan suami ingin menceraikan isteri. Isteri nak minta supaya suami menceraikan dia. Mungkin adalah benda-benda yang mungkin dia tak setuju lagi dengan suami dia, tak ada feel lagi lah, perasaan pun tak ada lagi. Mungkin perempuan ni, isterinya mungkin ada orang yang ketiga dan sebagainya, lelaki lain mungkin. Jadi isteri minta supaya suami menceraikan dia lah, tapi suami tak nak menceraikan. Suami kata, aku boleh ceraikan kau, tapi dengan syarat kau membayar sekian-sekian banyak. Dan biasanya yang dituntut oleh suami itu biasanya ialah kadang-kadang hantaran dululah, hantaran berapa yang dia bagi kat isteri dulu. Contohnya waktu perkahwinan dulu mungkin hantarannya 20,000. Jadi kemungkinan besar dia akan minta 20,000 tu balik lah, 20,000 semua, kan? Tapi ada juga kadang suami tak kisah pun. Dia tengok pada mas kahwin. Waktu mas kahwin dulu berapa? Contohlah mas kahwinnya RM200, jadi RM200 tu je lah dia minta. Lepas tu dah kira berlaku lah perceraian khuluk itu. Jadi bila berlaku perceraian khuluk, isteri tadi tidak boleh dirujuk dalam masa iddah tak boleh dirujuk. Kalau nak bersama semula, mestilah selepas habis iddah, selepas iddah perempuan tu. Dan biasa perempuan ni iddah ni ialah 3 kali suci, lebih kurang dalam anggaran kalau bulan Qamariah tu ialah 3 bulan lah, 3 bulan kebiasaan begitu. Tapi walaupun begitu, bergantung pada perempuan. Walaupun dari segi bulannya kita boleh hitung dalam jangkaan 3 bulan lah habis dah perempuan tu. Tetapi hakikat yang sebenarnya perempuan tu yang tahu berapa kali suci dia dah berlaku pada dia lah. Sama ada 2 kali suci ke, 3 kali suci ke dan sebagainya. Bergantung pada perempuan itulah. Dia lebih tahu tentang diri dia, orang tak tahu. Tapi kalau ikut dari segi bulan, maknanya 3 bulan. Dah habis 3 bulan tu, maknanya masa tu lah boleh lah kata rujuk semula dengan cara berkahwin semula, akad nikah baru. Jadi bila akad nikah baru ni ialah, kalau prosedur dari segi Malaysia ni maknanya kena isi borang balik. Isi borang sebalik kan, gunakan sistem SPIM tu. Kalau JAKIM gunakan sistem SPIM lah, I9 pakai sistem SPIM, kena online semula lah. Online semula, isi borang dalam online, isi maklumat-maklumat kan, di mana nak kahwin dan tarikh berkahwin, macam tu. Dan yang penting sekali bila melakukan akad nikah baru ni, yang penting sekali ialah wali. Kalau wali setuju, tak ada masalah. Masalahnya kalau wali tak setuju. Sebab ada juga wali-wali tak setuju. Perkahwinan pertama dia setuju, orang yang sama, kahwinan pertama dia setuju dengan menantu tu. Untuk perkahwinan yang kedua ni kan, selepas berlaku khuluk ni, dia tak nak lagi sebagai wali. Ataupun mungkin kata, aku tak nak beritahu lagi tentang kau lah. Jadi sebabkan wali-wali enggan, maka kenalah mohon ke mahkamah untuk menggunakan wali hakim. Tapi sebelum diluluskan oleh mahkamah menggunakan wali hakim, hakim pun akan panggil juga wali tu. Kenapa kau tak setuju jadi wali? Apa sebab dia? Kalau seandainya alasan tu orang kata tak kukuh, maknanya hakim bolehlah paksa dia, wali tu kena jadi wali juga. Dia jadi wali ni tak semestinya dia akadkan benda tu. Dia boleh wakilkan ke orang lain.
wakilkan pada juru nikah lah. Mungkin di segi wali ni, mungkin dia waktu akadkan nikah tu dia tak nak, mungkin dia tak nak tengok lagi muka orang lelaki tu lah. Bekas menantu tu mungkin dia tak tengok lagi, dia tak nak tengok muka orang tu. Tak apalah, yang penting kau sign borang, kau akad kepada juru nikah, serah juru nikah untuk mengawinkan anak perempuan kau. Gitu. Sebab ada wali-wali yang boleh buat begitu. Untuk nak akad nikah, pegang jabat tangan dengan bekas menantu tu, untuk nikah lagi dua ni dia tak nak lah. Dia dah tahu hati lah macam tu. Tapi ada juga wali tak ada masalah. Dia boleh akad lagi kedua lagi. Kalau wali-wali tak ada akad dia boleh akadkan pada juru nikah. Serah pada juru nikah lah. Serah juru nikah untuk nikahkan anak dia. Yang penting anak perempuan tadi nikah balik semula lah. Apalagi kalau seandainya perkahwinan mereka tu ada anak pula. Kadang anak itulah yang akan menyebabkan suami isteri tadi akan kembali bersatu semula. Anaklah menjadi pencetus kepada bersatunya sesuatu rumah tangga. Bila tak ada anak, itu yang kadang-kadang sukarlah sikit lah untuk nak bersatu balik gitu. Baik, faham kan? Baik, kita lihat semula. Apabila perceraian khulud berlaku, perkahwinan putus sama sekali ataupun bain, yang tak boleh rujuk sama ada khulud sebelum ataupun selepas pertubuhan berlaku. Sehubungan dengan itu, dia boleh mengahwini bekas isteri semula dengan akad nikah dan mas kahwin yang baru. Dengan akad nikah dan mas kahwin yang baru. Okay, jumlah akad nikah atas persetujuan bersama. Atas persetujuan bersama. Kalau anak dara tu dalam minimal pun 200. Kalau janda minimal 100. Terpulanglah dia nak bagi 100 ke, nak bagi lebih daripada 100 ke. Sebab duit tu pun serah kat isteri juga. Lepas tu dia akan hidup suami isteri balik semula kan. Duit tu pun tak ke mana. Kalau dia bagi duit banyak pun pada isteri dia untuk mas kahwin tu, duit pun tak ke mana. Macam tu. Boleh tuan-tuan? InsyaAllah. Baik, kemudian perceraian dengan talak 1 atau 2 selepas persetubuhan ataupun selepas daripada duhul. Apabila isteri diceraikan dengan talak 1 atau 2 selepas persetubuhan, suami boleh rujuk kepada isterinya atas kehendaknya sendiri berdasarkan akad nikah dan mas kahwinnya yang masih wujud selagi tempoh iddah isteri belum berakhir. Kita namanya ialah talak raji'i. Talak raji'i lah. Talak raji'i ialah talak-talak yang boleh dirujuk semula, tetapi dengan syarat dalam masa iddah. Tempoh iddah yang sebenarnya yang hanya diketahui oleh isteri itu saja. Dia tahu tempoh iddah yang sebenarnya. Sama ada dia dah sekali suci ke, 2 kali suci ke, 3 kali suci ke, dia yang tahu. Tak gitu. Kita hanya boleh buat andai-andai lah. Cuma masalah kadang-kadang kan, ada pasangan-pasangan kan, sehari lagi nak habis iddah, time tu lah dia bersibuk nak rujuk. Bola datang pejabat Kelangkah Put nak rujuk. Sebab apa? Tinggal 1 hari lagi. Habis yang selama ni dia buat apa? Menung ke? Tak, 3 bulan tu. Tempoh untuk rujuk semula ialah 3 bulan. 3 kali suci lebih kurang lah. Kalau ikut kemarin hadir lah 3 kali suci. Ini dia tak apa kerja pas menung sana sini. Kan? Besok nak biadah dia punya bekas isteri tu, kan? Baru itulah hari itulah dia datang nak rujuk. Sibuklah nak isi borang dan sebagainya. Kita pun terpaksa dah kira betul tak iddah ni kan. Takut nanti dah terlebih pula. Bila dah terlebih kan dah tak boleh rujuk lah. Ada juga pasangan-pasangan dah terlebih. Dia ingat isteri itu masih dalam iddah lagi. Bila kita buat pengiraan-pengiraan, rupanya dah habis dah. Dah habis dah 3 kali suci dah, 3 bulan. Bila dah habis suci, maknanya kenalah akad nikah semula lah, dengan akad nikah yang baru lah. Perlukan mas kahwin, kena libatkan wali balik. Kalau dalam masa iddah kan, wali tak ada ambil tahu pun tak apa kan. Tak ada dia 2 orang saja. Baik. Jadi apabila isteri diceraikan dengan talak 1 atau 2 selepas persetubuhan, suami boleh rujuk kepada isterinya atas kehendaknya sendiri
berdasarkan akad nikah dan mas kahwin yang masih wujud selagi tempoh iddah belum berakhir lagi. Jadi suami dia ada hak untuk rujuk semula. Tetapi walaupun begitu, walaupun suami tiada hak untuk rujuk semula, kan, sebaik-baiknya mintalah keizinan daripada isteri itu. Sebab ada isteri yang tak setuju nak rujuk semula. Ada. Walaupun dia tak iddah, kan, tetapi dia tak setuju untuk rujuk balik. Sebabnya sebaik-baiknya minta keizinan isteri. Walaupun hak untuk rujuk tu suami punya hak. Aku dah hak rujuk kau balik. Tapi kalau kau rujuk pun tapi tak ada perasaan cinta lagi, buat apa kau rujuk? Betul tak? Tak ada lagi perasaan cinta, kasih sayang, semua tak ada dah. Cuma dah tahu hati. Kalau kau rujuk pun nak buat apa? Tak ada guna juga. Jadi sebaiknya kalau nak rujuk pun mestilah orang kata pujuklah balik. Ambillah hati dia balik. Pujuklah kat isteri tu, mintalah hati dia balik. Kan, buatlah apa-apa macam apa cerita dululah. Kau dulu cerita macam mana? Macam itulah balik. Faham kan? Jadi walaupun rujuk itu, kuasa rujuk itu pada isteri, pada suami, isteri pun naklah diminta izin daripada dia lah. Satu lagi, jenis rujuk-rujuk yang kat rumah ni. Rujuk kat rumahnya, tak ada siapa pun yang tahu dia orang rujuk dua orang je lah. Ada juga pasangan macam tu. Dia orang bercerai, ahli keluarga pun tak tahu dia orang bercerai. Ahli keluarga tak tahu, mak ayah tak tahu, pak mentua pun tak tahu dia orang ni bercerai. Lepas tu dia orang rujuk semula. Dua orang tu yang tahu. Ini bahaya sikit lah. Kerana sepatutnya bila berlaku perceraian, mestilah disahkan perceraian itu di mahkamah. Dah sah perceraian di mahkamah, barulah rujuk. Ini perceraian tu tak tahu sah ke tak sah perceraian tu. Dia takuti perceraian tu sah. Bila perceraian tu sah, lepas tu rujuk pula dengan cara tidak betul rujuk, kan, lepas tu hidup macam seolah macam suami isteri sebalik. Tu ini masalah. Sebab ada jenis rujuk yang tak sah rujuk. Itulah rujuk perbuatan. Rujuk perbuatan. Suami tidak cakap pun dirujuk pada isteri dia. Cuma dia masing-masing bersetuju hanya sekadar untuk bersetubuh semula. Setuju untuk bersetubuh. Tapi suami tak cakap pun dia rujuk. Saya rujuk awak semula. Tak cakap pun, sepatah tak cakap. Dia cakap dia nak benda tu je. Dia cakap dia nak benda tu je. Perkataan dia nak rujuk tu dia tak cakap. Tak terkeluar pula mulut dia. Kalau ikut mahkamah tak sah kan? Rujuk tu terbatal. Haram lah. Perbuatan dia haram lah. Perzinaan lah berlaku. Itu dia katakan rujuk perbuatan. Rujuk, orang kata, maknanya dia beranggapan bahawa dengan persetubuhan itu, maknanya dia beranggapan bahawa mereka dah rujuk tanpa suami melapaskan apa-apa perkataan rujuk. Kalau saya tanya hakim pun, kalau rujuk perbuatan memang tidak sah. Mana anak tu dikira anak zina ataupun wati syubhat lah. Itu itu pentingnya. Sebabnya apa saja berlaku perceraian, apa saja perkataan yang lafaz oleh suami bercerai dan sebagainya, sama ada lafaz kinayah ke, lafaz soreh ke, atau SMS pada isteri dan sebagainya, sebaik-baik benda tu naklah buat pengesahan di mahkamah. Macam tu. Bila tak buat pengesahan mahkamah, tiba-tiba rujuk sendiri dan sebagainya, lepas tu cerai balik, rujuk balik, cerai balik, rujuk balik dan sebagainya, sampai isteri pernah pening, aku ni dah kena talak berapa kali pun tak tahu. Tak tahu berapa kali dah kena talak dah. Dia pun dah pening. Itu yang susahnya. Baik. Jadi hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa bu'ulatuhunna haqqa biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Yang bermaksud dan suami-suami mereka berhak mengambil kembali, mana rujuk akan isi itu dalam masa iddah mereka jika suami bersetuju untuk berdamai. Jika suami-suami setuju untuk berdamai.
Mana suami-suami berhak untuk mengambil kembali rujuk akan isterinya dalam masa yang dah. Dia dah hak lah suami tu. Besarlah kuasa dia. Tapi sebaiknya mintalah keizinan dengan isteri itu. Sebab apa? Yang nak menjalankan rumah tangga, mendirikan rumah tangga semula, meneruskan kehidupan rumah tangga, siapa? Kan isteri tu, perempuan tu. Kalau dia dirujuk pun tapi tak ada perasaan apa-apa pun, buat apa? Tak ada guna kan? Masing-masing kau aku. Kalau tidur pun dalam bilik pun orang kata, tidur pun orang kata seorang ngadap kanan, seorang ngadap sini. Gitu. Seorang ngadap sana, seorang ngadap sini. Ataupun seorang tidur dalam bilik, seorang tidur kat luar. Tak ada perasaan apa-apa kan. Buat apa nak rujuk? Ada juga ni rujuk. Dia buat macam tu. Adalah tujuan-tujuan tertentu lah. Contoh kadang tujuan nak dapat nafkah, nak dapat harta lah. Ada juga ini biasa macam tu. Sampai sanggup berbantah, berdebat pun ada. Sanggup berbalah pun ada. Menyatakan rujuk dia tu sah. Kan? Baik. Itu juga firman Allah Subhanahu wa taala, at-talaqu maratani fa imsakum bima'ruf aw tasrihum bi ihsan. Yang bermaksud talak yang boleh rujuk kembali itu hanya 2 kali. Sesudah itu bolehlah dia rujuk dan memegang terus isterinya itu dengan cara yang sepatutnya atau melepaskan, menceraikan dengan cara yang baik. Aw tasrihum bi ihsan. Jadi tujuan memegang terus isteri itu dengan cara yang sepatutnya, selepas diceraikan tidak akan terjadi melainkan dengan rujuk semula. Lafaz rujuk ialah kalau contohnya kalau di borang yang di pejabat agama, borang bila nak rujuk tu memang kita minta klien isi borang untuk rujuk. Lepas tu kita akan panggil dua-dua. Panggil dua-dua, suami isteri kita panggil. Puan setuju tak nak rujuk semula dengan suami ni? Kata setuju. Kalau setuju kita terus minta suami tu bacakan lafaz ni. Dia ada kertas tu, dia baca lah. Dengan ini saya rujuk semula isteri saya, nama siapa, binti siapa, kepada pernikahan saya yang dahulu. Itu antara lafaz rujuk lah. Macam tu. Itu cara lah. Mana kembali pada pernikahan yang terdahulu. Baik. Begitu juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu bersabda, "Talaqa Hafsah radhiyallahu anha, summa raja'aha." Daripada Umar radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceraikan Hafsah. Talaqa Hafsah radhiyallahu anha. Nabi pernah menceraikan Hafsah. Kemudian summa raja'ah, kemudian baginda SAW merujuk semula akan Hafsah. Sebenarnya sejarahnya Nabi adalah pernah berlaku perceraian. Jadi kemungkinan talak 1 lah. Sebab kalau talak 3 mana boleh. Talak 1 kemudian Nabi rujuk semula akan Hafsah. Bagi dia rujuk semula dengan pernikahan yang terdahulu. Baik. Kemudian cara rujuk. Cara rujuk memandai suami berkata pada isterinya, aku rujuk engkau ke pangkuanku dan ke perkahwinanku. Contoh sinilah. Aku rujuk engkau ke pangkuanku ataupun kepada perkahwinanku. Perkahwinanku yang terdahulu. Walaupun kata-kata suami itu sunat disaksikan oleh 2 orang saksi. Sebab apa perlu ada saksi? Perlu ada saksi supaya jangan timbul fitnah. Apalagi kalau orang dah tahu pasangan ini bercerai. Apalagi orang dah tahu, orang sekeliling dah tahu dah. Pasangan ini bercerai, dah cerai pun. Tiba-tiba hidup semula. Hidup semula dalam satu rumah kan. Jadi akan timbul fitnah lah. Sebabnya sebaik-baiknya mestilah ada saksi yang boleh dipercayai, sama ada di keluarga ataupun imam ke, bilal ke, siap ke kan. Panggil dia datang untuk jadi saksi. Lepas tu kenalah mendaftarkan
perkahwinan daftarkan rujuk itu mengesahkan rujuk itu di mahkamah, mengesahkan rujuk itu di mahkamah, kemudian mahkamah akan mengesahkan pasangan yang rujuk dan minta supaya rujuk itu didaftarkan di pejabat agama. Rujuk itu didaftarkan di pejabat agama, gitu. Dia rujuk ni boleh dua. Satu rujuk kan yang di rumah, rujuk di rumah lah. Satu rujuk rumah ataupun yang selain daripada pejabat agama ataupun mahkamah. Satu lagi rujuk di mahkamah ataupun rujuk di pejabat agama. Gitu. Cuma kalau rujuk di rumah ni, itu yang perlukan pengesahan di mahkamah dulu. Mana-mana pasangan rujuk di rumah, kan, kena buat pengesahan di mahkamah dulu. Dah mahkamah menyatakan rujuk itu sah, barulah disuruh daftarkan rujuk itu di pejabat agama. Macam tu. Yang paling cantik, kalau tak nak pergi mahkamah berulang kali, rujuk di pejabat agama. Lagi senang. Tak perlu nak panjat mahkamah lagi semula. Kalau pasangan tu rujuk di rumah, antara dia je, jadi pengesahan rujuk tu kena buat di mahkamah balik. Tadi dah lah cerai di mahkamah. Lepas tu rujuk pula di rumah aja. Rumah apa tu nak sahkan rujuk tu di mahkamah lagi. Tapi kalau terus direct pejabat agama untuk nak rujuk balik, kan, jadi tak perlu ke panjat mahkamah balik. Terus rujuk di depan pegawai yang bertaraf juru nikah, qadi dan sebagainya, ataupun naib qadi dan sebagainya, terus saja daftar rujuk tu di pejabat agama. Sebab kalau pergi mahkamah kan dia akan pulangkan pejabat agama balik. Gitu. Dan mana-mana pasangan yang nak dirujukkan, mana-mana pasangan dirujukkan, kita kena tengok dulu keputusan mahkamah. Kita tak boleh merujuk mana-mana pasangan sesuka hati kita. Pegawai yang taraf juru nikah di pejabat agama, dia tak boleh tiba-tiba dia merujukkan pasangan itu sebelum dia melihat dahulu keputusan mahkamah itu. Cerai dia talak berapa? Talak satu ke, talak dua ke? Talak tiga ke? Kalau talak tiga tak boleh rujuk dah. Sebab ada jenis pasangan-pasangan ni dia tak boleh sabar tu. Pagi tu dia bercerai di mahkamah. Pagi tu mereka bercerai di mahkamah, masuk court semua kan. Lepas tu dah berlaku perceraian jadi, kan? Lepas tu contoh dia bercerai di mahkamah, sah mahkamah bercerai dalam pukul 10 pagi. Pukul 10 dah datang pejabat agama dah. Apa ni tuan? Kami nak rujuk. Mahkamah ada kata dah dia tu talak dan sebagainya. Mana putusan mahkamah? Mahkamah putusan tak siap lagi. Dia kata 2 minggu lepas siap. Tak boleh dah tuan. Tak boleh dulu. Kita kena tengok dulu keputusannya tu. Dia keputusan mahkamah tak ada spot keluar masa tu dah. Tak. Hari tu bicara, hari tu juga keluar keputusan. Tak, dia tak keluar macam tu. Dia akan ambil masa, paling tidak pun seminggu ataupun 2 minggu kan contoh. Barulah keluar keputusan mahkamah tu. Dia akan bagi satu salinan kepada isteri, satu salinan kepada suami. Dan nyatakan berapakah jumlah talak yang telah jatuh. Gitu. Kalau talak satu lah. Kalau dua, talak dua lah. Masalahnya kalau talak tiga, tiba-tiba kita dah rujukkan pasangan ni, dah talak tiga, tiba-tiba kita rujukkan, mana boleh, dah complicated lah kan. Bermasalah lah kemudian nanti. Silap-silap dia salahkan kita pula. Yang itu kau dah rujukkan kami dua orang. Ya kan. Itu pula dia salah nanti. Susah. Haru biru nanti tuan. Haru biru. Kadang ada klien ni dia cari salah je. Dia cari salah kita je. Dah dia masalah rumah tangga dia, lepas itu dia salahkan kita. Baik faham kan? Baik, seluruhnya walau bagaimanapun kata-kata suami itu sunat disaksikan 2 orang saksi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Al-Quran, wa ashidu zawa adlim minkum. Dan adakanlah 2 orang saksi yang adil antara kamu semasa kamu merujukkan ataupun melepaskan isteri. Sama rujuk terlepas mesti ada saksi.
Itu paling baik lah, supaya jangan timbul fitnah. Tiba-tiba dengar kita tahu pasangan ini dah bercerai dah bergaduh kahwin, kan? Dah orang kata real punya bergaduh lah, kan? Campak sana, campak sini, maki hamun lah, sial, apa macam-macam lah. Tiba-tiba dah hidup semula balik, dah baik balik. Bila lah orang ni rujuk, kan? Kita pun tertanya-tanya lah. Sebelum ni kita tahu dia dua pasangan ni perang besar, perang dunia kedua, dunia ketiga punya perang, besarnya perang, kan? Tiba-tiba dah hidup semula balik. Kita pun tertanya lah, bila kau rujuk? Kan? Kita kalau boleh nak lah pasangan tu rujuk balik, damai balik, kan? Tapi bila dia rujuk, sahkah rujuk yang dia lakukan tu? Ini persoalannya. Baik, seterusnya dalam hubungan ini, apabila suami rujuk dia masih mempunyai baki talak, iaitu 2 talak jika telah menjatuhkan talak 1, dan 1 talak jika telah menjatuhkan talak 2. Namun jika suami tidak rujuk sehingga tempoh iddah berakhir, maka perkahwinannya itu terputus. Maka kahwinnya terputus ataupun bain. Tatkala itu tiada cara lain untuk kembali pada isinya melainkan dengan akad nikah dan mas kawinnya baru dan pilihan isi itu sendiri. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, wa iza talaqtumun nisa fa balagna ajalahunna fala ta'dhuluhunna ay yankihna azwajahunna iza taradau bainahum bil ma'ruf. Ya, maksudnya, dan apabila kamu menceraikan isteri kamu lalu habis masa iddah mereka, maka janganlah kamu, wahai wali-wali nikah, menahan mereka daripada berkahwin semula dengan bekas suami mereka apabila mereka, ini lelaki dan perempuan tadi, bersetuju sesama sendiri dengan cara yang baik, bersetuju sama sendiri dengan cara yang baik yang digunakan oleh syarak, Okey. Jika hak rujuk bekas suami masih ada, pastilah dia tidak dibenarkan berkahwin dengan mana-mana lelaki yang disukainya. Jika hak rujuk bekas suami masih ada, pastilah dia tidak dibenarkan berkahwin dengan mana-mana lelaki yang disukainya. Tunggulah habis iddah lah. Kalau lah perempuan ni tadi bekas isteri, dia ada lelaki lain lah, berkobar dia nak kahwin lelaki lain tu, kan? Walaupun dia berkobar nak nikah pun tak boleh nikah dulu selagi mana belum habis iddah dia. Sebab kuasa rujuk tu masih ada lagi pada bekas suami dia. Tunggulah habis iddah nanti. Kalau nak nikahlah lain, kan? Macam tu. Sebab ada yang kadang tak sabar. Dia bukan lelaki dia tak sabar, perempuan bukan tak sabar juga. Jangan ingat lelaki tak sabar. Bila berlaku perceraian, kan, pagi tu bercerai, petang tu dah sibuk, dah siap nak nikah orang lain. Dia pasalnya dah juga lagi macam tu. Perempuan pun begitu juga. Kita ingat lelaki je, pagi tu bercerai dengan suami dia, petang tu sibuk dah nak hantar orang. Nak hantar orang, nak nikah dengan lelaki lain. Lelaki tu pada datang sekali. Nampak? Tak punya dia tak sabar tu. Iddah pun tak habis lagi tu. Iddah tak habis lagi, tu sibuk nak nikah. Itulah dia, tuan. Kejahilan lah. Jahil satu. Lepas tu main hantar je macam tu. Belasah. Baik. Kemudian perceraian dengan talak 3. Apabila suami menceraikan isteri dengan talak 3, sama ada talak secara berasingan ataupun sekaligus, sama ada sebelum ataupun selepas dukhul ataupun persetubuhan, maka perkahwinannya terputus dan suami tidak boleh kembali pada isterinya semasa iddah atau selepasnya, melainkan isteri telah menyempurnakan 5 syarat berikut. Pertama, iddah dengan suaminya telah berakhir. Kedua, berkahwin dengan lelaki lain secara biasa dengan akad nikah yang sahih. Ketiga, disetubuhi oleh suami yang barunya itu, suami kedua tu, disetubuhi oleh suami yang barunya dengan sempurna. Jangan main orang kata tepi-tepi tingkap je. Tepi-tepi tingkap, geser-geser je. Geser-geser tak boleh. Okey.
Kemudian yang keempat, suami baru itu menceraikannya atau meninggal dunia. Suami yang baru itu tiba-tiba menceraikan dia. Ataupun suami baru itu tiba-tiba meninggal dunia. Pagi semalam kahwin, kan, malam tu bersama, besok tu dah meninggal dah. Kena serangan jantung ke. Jantung ke accident kan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Macam tu. Kemudian iddah dengan suami baru itu telah berakhir. Bila dah sama ada cerai mati ke ataupun cerai hidup ke. Kalau cerai mati maknanya tempoh iddah lagi lama. Kalau cerai mati, tempoh iddahnya 4 bulan 10 hari. Berbanding dengan cerai hidup. Kalau bercerai hidup ni tempoh dia 3 kali suci dah. Anggaran lebih kurang 3 bulan je. Maknanya kalau bercerai mati ni tempoh iddahnya lagi lama. Okey. Lepas tu dah habis iddah itu, bolehlah kalau nak berkahwin semula dengan lelaki yang pertama tadi, suami yang pertama tadi. Jadi setelah melalui 5 peringkat itu, jika bekas isteri bersetuju suaminya yang menceraikan itu dengan talak 3, bolehlah mengawininya semula dengan akad nikah dan mas kahwin yang baru. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah fa in talaqaha fala juna 'alaihima ay yataraja'a in zanna ayyukima hududallah. Yang maksudnya sesudah diceraikan 2 kali itu, jika diceraikan pula pada kali ketiga, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sesudah itu sehingga dia berkahwin dengan suami yang lain. Sesudah itu kalau dia diceraikan oleh suami baru itu dan habis iddahnya, maka mereka berdua, suami lama dengan bekas isteri, tidaklah berdosa untuk kembali semula berkahwin. Jika mereka kuat menyangka akan dapat menegakkan aturan-aturan hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seandainya mereka yakin mereka boleh berbaik semula, kan, boleh untuk menjaga akan maruah diri dan sebagainya, bersatulah balik, kahwinlah balik. Apalagi kalau kadang ada anak, kan, anak itulah yang antara penyebab kepada pasangan itu dapat bersatu semula. Kadang ahli keluarga pun jugalah, ada juga ahli keluarga kadang masih campur, minta pasangan ni bersatulah balik, gitu. Daripada hidup dalam tuharah dan sebagainya, ataupun nasi hidup menyebut bekas suami je, kan, abang kan, siap abang kan, gitu. Dulu benci, ni dah cinta lah balik, suka lah balik. Yang lelaki dia pun dah suka dah balik dengan perempuan tu, dah sebut Minah, contohlah nama bekas itu Minah, kan, gitu. Kalau tidak kan habislah, kita talak lah je, sebab ada yang berlaku, kan, perempuan ni bercerai dengan lelaki yang pertama, talak 3. Lepas tu perempuan ni berkahwin dengan lelaki yang kedua. Tiba-tiba dia dapati lelaki kedua ni lemah tenaga batin pula. Lelaki kedua ni lemah tenaga batin. Bila terlemah tenaga batin, macam mana? Tak berfungsi. Golak tadi. Alat tak berfungsi. Macam mana? Kalau berfungsi itu okeylah. Tapi ada juga yang berfungsi itu lepas tak dicor-corai pun ada juga. Dah mati kutu lah lelaki suami pertama tu. Ada yang diceraikan. Bila ada cerai itu, adalah peluang nak kahwin dengan lelaki pertama balik. Masalahnya, alat tak berfungsi. Macam mana? Tak boleh lah, kan? Tak boleh lah. Macam tu. Sebagaimana yang tersebut dalam hadis, An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat ja'atil imra'atu Rifa'atul Kuruzi An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat kuntu inda Rifa'ah fatallaqani fa'abatta talaqi fatazawwajtu Abdurrahman ibn Zubair innama ma'ahu mislu hudbatis saw faqala aturidu an tarji'i ila Rifa'ah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hatta tazuki usailatahu fayazuku usailatika.
kama qala Rasulullah. Baik, yang maksud bahawa daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya isteri Rifa'ah Al-Khuruzi satu hari dia datang bertemu dengan Rasulullah SAW. Dia kata apa? Dahulu aku isteri kepada Rifa'ah Al-Khuruzi, dan dia telah menceraikan aku dengan talak 3. Dia telah menceraikan aku dengan talak 3. Oleh itu aku kemudian berkahwin dengan Abdurrahman bin Az-Zubair. Tetapi dia ni mati pucuk. Dia ni mati pucuk. Innama ma'hu mislu khutbatis saub. Istilahnya mati pucuk lah. Kan? Baginda pun bersabda, adakah engkau ingin kembali kepada Rifa'ah? Maka Nabi kata tak boleh, sehingga engkau merasai kemanisannya dan dia pun menikmati kemanisanmu. Maksudnya jima' lah, persetubuhan. Bila ada persetubuhan tu barulah boleh. Kalau tak berlaku persetubuhan itu, maknanya dia tak boleh kembali semula dengan isteri suami yang pertama tu, tak boleh. Menung je lah. Nampak macam mana kan? Menung je lah itu. Jadi hikmah kelima-lima syarat tersebut adalah untuk menjauhkan talak 3 dan menyedarkan suami supaya tidak terburu-buru menjatuhkan talak 3 tersebut. Supaya jangan menyesal. Supaya menyesal kan susah. Dah gila talak, hulu ke hilir kedek bau, gila talak. Saya tengok kan dekat TV cerita talak. Dah jadi gila dah. Kan? Terpekik tolong pergi mahu pada. Kan? Minta merayu sangatlah supaya kembali pada dia. Tapi nak macam mana nak boleh? Nangis tak berlaku lah istilahnya. Baik, kesimpulan talak daripada segi boleh dan tidak boleh rujuk terbagi pada 3. Pertama, talak boleh rujuk, namanya talak raji. Talak yang boleh rujuk bermakna isteri yang diceraikan dengan talak 1 atau 2 selepas berlaku persetubuhan dan masih dalam iddah. Hukumnya suami boleh rujuk pada isteri berdasarkan akad nikah dan mas kahwin yang terdahulu dengan kehendak suami itu sendiri. Baik, seterusnya talak bain sugra. Talak bain kecil ataupun bain sugra. Talak ini bermaksud isteri yang diceraikan dengan talak 1 atau 2 sebelum berlakunya persetubuhan. Isteri yang diceraikan dengan talak 1 atau 2 sebelum berlaku persetubuhan. Yang kedua, isteri yang diceraikan dengan talak 1 atau 2 selepas berlaku persetubuhan dan iddahnya telah berakhir. Okay, itu namanya bain sugra. Kemudian isteri yang diceraikan dengan khulu. Isteri diceraikan dengan khulu pun dengan bain sugra. Apalagi pasah. Perceraian dengan pasah. Perceraian dengan pasah pun dimasuk dalam bain sugra. Tak boleh rujuk. Dalam masa iddah. Itu sebabnya sebelum kita merujukkan mana-mana pasangan, kita kena tengok dulu keputusan mahkamah tu. Cerai apa? Cerai khulu ke, cerai pasah ke? Kan? Cerai talak 1 ke, talak 2 ke, talak 3. Kita kena tengok. Tak boleh tiba-tiba kita merujukkan pasangan tu. Kau setuju tak? Setuju. Tiba-tiba kita rujukkan. Yang pasal tu kan, buat pasal. Nanti dia salahkan kita. Kita tuan dah rujuk kan, bukan salah kami kan, tuan yang salah. Ada salah kita pula. Sebab kadang dia jadi nak menang tu, dia nak menang je. Salah kita, ya tak apalah. Macam tu. Baik. Hukumnya suami tak boleh rujuk kepada isterinya melainkan dengan akad nikah dan mas kahwin yang baru dan dengan persetujuan isteri dan kehendaknya. Kemudian talak bain kubra. Talak bain kubra ialah talak itu bermaksud isteri yang diceraikan dengan talak 3 sama ada sebelum ataupun selepas dia berlakunya persetubuhan. Hukumnya isteri tidak boleh dikahwini semula oleh bekas suaminya melainkan setelah isteri itu berkahwin dengan orang lain sebagaimana yang telah pun dijelaskan. Faham kan? Maksud insya-Allah. Dah. Okey, selesailah perbincangan kita malam ni. Insya-Allah akan datang kita lihat pula tajuk berkenaan ilah, ziham dan juga li'an.
ila, zihar dan li'an. InsyaAllah. Wallahu a'lam bissawab. Ada soalan? Masalah tadi. Okey, untuk kes macam ni, sebelum berlaku cerai khuluk. Cerai khuluk ni biasanya dia makan tempoh. Tak ada hari ni masuk, tak ada hari ni orang kata masuk mahkamah hari ni berlaku cerai khuluk, tidak. Kadang dia masih dalam orang kata 5 bulan, setahun, kadang 2 tahun baru sampai pada tahap cerai khuluk itu. Mana ada proses-proses sebelum tu lagi. Ada proses berdamai, tak dinamaikan. Biasanya macam kes seorang nak bercerai, seorang tak nak bercerai. Biasanya mahkamah dia akan pulangkan ke pejabat agama, minta dilantik jawatan kuasa pendamai dulu. Nanti jawatan kuasa pendamai. Mana akan diminta wakil-wakil daripada setiap pihak. Pihak isteri dihantar satu wakil, pihak suami hantar satu wakil. Lepas itu ada pegawai yang akan incas, mana akan ada 3 pihak lah berbincang macam mana cara jalannya supaya dapat pasangan disatukan semula. Macam tu. Kalau tak ada jalan untuk bersatu, dihantar ke mahkamah balik semula. Mahkamah akan bincang lagi, cara lagi, tak selesai juga. Dilantik pula hakam pula. Panjang itu. Hantik pula hakam. Hakam ni seseorang yang diberi kuasa untuk menjatuhkan talak. Gitu. Seorang yang diberi kuasa untuk menjatuhkan talak bagi pihak suami. Dan suami tak nak menceraikan, si isteri asyik sibuk nak suruh cerai, nak minta cerai aja. Itu dia nanti hakam tu. Tapi proses lama lah. Itu baru sampai pada khuluk tu, terus talak. Gitu. Okey, bila dah bercerai, bila dah bercerai di mahkamah, seorang nak cerai, seorang tak cerai. Kan? Yang keluarkan notis, keluarkan surat perintah tu pergi rujuk ke pejabat agama tu mahkamah. Tak, yang berdua ni dia bergaduh ni, kalau suami kata kalau dia nak cerai, mahkamah dah. Kalau dia nak cerai di pejabat agama dah, mana dia tak nak cerai di rumah. Tapi si isteri ni tak pergi report ni. Jadi dia macam tukar kata di rumah macam tu. Macam tak seharuan lah kira. Tapi mungkin suami ni sayang ke anak atau dia untuk report ke mahkamah ni boleh salah mana-mana pihak boleh. Sama ada pihak isteri atau pihak suami. Contoh suami nak, walaupun dia minta cerai tu isteri, yang buat report tu pergi filekan di mahkamah tu ialah suami. Boleh, tak ada masalah. Tapi dengan syarat bila bicarakan isteri kan kena datang lah. Ataupun contoh isteri nak mau cerai, isteri yang pergi filekan mahkamah. Mungkin dia latih peguam dan sebagainya, pergilah filekan mahkamah. Bila bicarakan dua-dua kena hadir lah. Gitu. Dia mana-mana pihak boleh. Pihak isteri kan boleh, pihak suami pun boleh untuk filekan perceraian. Walaupun yang memulakan nak cerai itu pihak yang satu lagi. Faham kan? Pihak satu lagi boleh. Lepas tu akan melalui proses di mahkamah. Kalau dua-dua nak bercerai senang, hakim cakap. Bila tak nak cerai ni susah. Itu yang akan dihantar pula, mana dipulangkan pada pejabat agama. Pejabat agama pula akan melalui proses jawatan kuasa pendamai. Nantilah wakil. Macam tadi pun ada satu kes lah, saya sebagai pengurusi untuk jawatan kuasa pendamai. Pasal ni nak bercerai. Yang nak bercerai itu perempuan. Perempuan nak bercerai. Lelaki tak nak bercerai. Jadi pihak perempuan hantar abang dia sebagai wakil. Pihak lelaki pula
hantar omak omak dia hantar untuk buat perbincangan lah macam tu. Cuma yang pihak lelaki ni pihak perempuan minta bercerai cara baik. Yang pihak lelaki ni, yang omak ni kalau boleh jangan bercerai. Semana pro dan kontra. Kan? Kita hanya boleh bagi cadangan saja. Kan? Kita tak boleh memaksa pasangan dan sebagainya. Dan orang kata yang wakil-wakil ni pun tak boleh nak memaksa pasangan. Suami isteri tu. Kita hanya boleh bagi pandangan dan cadangan je. Terpulanglah pada pasangan itu sendiri nak bercerai ataupun tidak. Akhir nanti kita bawa mahkamah boleh lah. Boleh selesai lagi. Belum selesai lagi. Akan pulang ke mahkamah semula. Dipanggil balik dua-dua dia untuk bicara balik. Semana nak pisah ke tak nak pisah. Kalau tak ada penyelesaian itu nanti hakam pula. Panjanglah cerita lagi. Faham kan? Okey, itu saja. Ada lagi soalan? Tanya si orang. Salah lah, sifat tu salah. Sebab apa bila nikah tanpa isi borang apa-apa ni, nanti siapa nak keluarkan saja nikah? Dia nikah tadi, mana dah cerai lah. Cerai, lepas tu nak nikah semula. Tapi antara sada dia lah. Sada dia lah macam tu. Tak boleh. Kena juga benda tu didokumentasikan. Mesti didokumentasikan. Yalah mungkin kalau wali di sini yang menikahkan sahlah. Wali yang sama. Kan? Maknanya pernikahan dahulu bapa dia jadi wali. Pernikahan selepas perceraian ni bapa dia juga jadi wali. So tak ada masalah. Yang jadi masalah tiba-tiba yang pernikahan kedua tu bukan wali yang sama. Abang ke adik lelaki pula jadi wali. Tu jadi masalah. Siapa yang nak mengiktiraf wali tu layak ataupun tidak layak menjadi wali. Kalau yang menikahkan tu abang ni pula, adakah abang ini sah taraf? Kalau abang dia tak sah taraf, dia tak boleh jadi wali kepada adik dia perempuan yang nikah semula. Tu yang melibatkan dokumentasi dia pula. Akan tengok surat balik. Kalau bapa dia orang yang sama menikahkan dengan pernikahannya sebelum tu, okey, tak ada masalah. Cuma masalahnya siapa yang nak merepotkan benda tu ke pejabat agama. Macam kita nak dokumentasikan balik, nak keluarkan segi rujuk dan sebagainya. Bila pasangan rujuk ni kita nikah semula kan kena ada segi rujuk. Ataupun kalau nikah semula, siapa nak keluarkan segi nikah? Kali yang kedua ni siapa? Baiklah. Okey, habis. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqa ma'lum taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa wasi'an ya fatay alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifatika wa ta'arifin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.